Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbi yassir wa la tu'asir fa inna taysir alayka yassir. Rabbi tamim bil khair. Nawaitu i'tikaf fi hadha masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Ya Allah, berkatilah kami dalam bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah kami dalam bulan Ramadan. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala dapat kita sama-sama menunaikan solat fardu subuh secara berjemaah. Kemudian kita duduk lagi di dalam masjid untuk berwirid, berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selesai berdoa, Allah Subhanahu wa taala mengekalkan kita sekali lagi di dalam masjid ini untuk mendengarkan sedikit perkongsian. Moga-moga ianya mendatangkan manfaat buat kita dunia dan akhirat, insya-Allah. Tadi masuk masjid ada bau daun pandan. Bau pandan. Dia kalau bau daun pandan, selalunya kalau daun pandan ni bilik pengantin bau daun pandan, ataupun kalau ada kematian bau daun pandan masuk je, naik dia punya semangat dia tu. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kita dah dapat bangun subuh, kemudian kita subuh berjemaah, subuh di masjid. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah yang kita lakukan. Ramai orang meninggalkan satu perkara yang mana setiap kali mereka bersolat, berdoa, berzikir, membaca Al-Quran, bersedekah, tak kisahlah apa-apa sahaja kebaikan yang mereka lakukan, ramai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka kurang ataupun terlupa berdoa supaya apa? Allah Subhanahu wa taala menerima amalan tersebut. Sebab waktu Nabi Ibrahim bersama dengan anaknya Nabi Ismail, dua beranak tu, apabila diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai Ibrahim, bina Kaabah ni, maka Nabi Ibrahim pun melaksanakan pembinaan Kaabah bersama dengan anaknya. Siapa? Nabi juga, Nabi Ismail. Selesai membina Kaabah, lalu Nabi Ibrahim mencari satu batu ataupun satu benda yang nak dijadikan sebagai tanda untuk permulaan tawaf. Maksudnya letak tanda sekian-sekian dekat tempat penjuru ni untuk dijadikan permulaan tawaf. Dekat mana nak mula tawaf? Maka malaikat Jibril datang, berikan kepada Ismail batu yang dibawa daripada syurga, iaitu Hajarul Aswad, untuk diletakkan di situ. Habis membina Kaabah, dua beranak ini, Nabi Allah Ibrahim dan juga Nabi Ismail, menadah tangan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiun alim. Ya Allah, terimalah amal ibadah yang kami lakukan ini. Ibadah apa? Ibadah membina Kaabah. Dalam keadaan Allah yang arah Ibrahim
bina Kaabah. Memang arahan Allah pun. Allah dah arahkan untuk bina Kaabah. Habis bina, Nabi Ibrahim ajak Nabi Ismail menadah tangan supaya apa? Allah terima amal ibadah kita. Amal ibadah membina Kaabah tersebut. Sebab tu kita pun sama, kena ikut sunnah yang dilakukan para nabi dan para rasul untuk Allah Subhanahu Wa Taala menerima segala amal ibadah yang kita lakukan. Yang mana banyaknya kelompongan solat kita, banyaknya kekurangan bacaan Al-Quran kita. Kadang-kadang kita elok baca Al-Quran, orang lalu sebelah kita, dalam hati kita terdetik rasa apa? Rasa riak. Sebab apa? Dia ni tak balik lagi keluar masjid baca Quran dia. Tiba-tiba terlintas begitu, banyaknya kelompongan dalam amal ibadah kita, kurangnya keikhlasan dalam amal ibadah kita. Mintalah pada Allah, wahai Allah, terimalah amal ibadah yang aku lakukan ini kepada kamu. Ya Allah, terimalah. Sebab tak ada jaminan yang Allah Subhanahu Wa Taala terima 100% ataupun markahnya 100%. Macam kita tengok pada hari ini, insya-Allah kita akan lihat berkaitan dengan Ramadan. Ramadan yang dah nak lagi beberapa minggu lagi untuk kita masuk dalam bulan Ramadan. Puasa Ramadan ni disyariatkan pada tahun 2 Hijrah. Bila sebut 2 Hijrah, Nabi umur 53 tahun, daripada lahir di Mekah sampai umur 53 tahun, Nabi berhijrah ke Madinah. Bila sebut Madinah, tahun pertama hijrah, maksudnya tahun pertama kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Masuk tahun kedua hijrah, maka pada tahun tersebutlah Allah Subhanahu Wa Taala mensyariatkan ibadah puasa kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila turun ayat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Turun ayat ini bahawasanya wahai orang yang beriman, berpuasalah. Berpuasa, wahai orang beriman, seperti mana orang-orang terdahulu berpuasa. Maksudnya apa tuan-tuan? Maksudnya umat-umat terdahulu pun berpuasa. Maka hari ini dapatlah kita katakan bahawa sesungguhnya orang Islam ini, daripada zaman Allah menciptakan, menurunkan Nabi Adam sampailah ke hari ini, kita umat Islam mempunyai hubungan yang rapat. Sebab apa? Sebab ibadah kita sama. Ada solat, ada puasa, ada kitab yang diturunkan. Maka inilah yang menentukan, yang menyebabkan kita ini mempunyai hubungan kuat dengan umat-umat yang terdahulu. Bila tahun 2 Hijrah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau umat Islam disyariatkan untuk berpuasa, maka kita boleh tanya satu perkara, telah berapa lamakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasai bulan Ramadan? Maksudnya berapa kali dah Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat merasai bulan Ramadan? Tahun 2 Hijrah, Nabi wafat umur 63 tahun. Lebih kurang 9 kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan bulan Ramadan. Bila 9 kali ini, saya yakin di dalam masjid ini insya-Allah semuanya lebih daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya ada orang dah puasa 20 kali, ada orang dah puasa Ramadan, dah duduk dalam bulan Ramadan 30 kali, 40 kali dah masuk, dah merasai dalam bulan Ramadan. Sebab itu bila masuk bulan Syaban, bila masuk bulan Rejab, kita akan selalu dengar bahawasanya imam akan berdoa. Masuk saja bulan Rejab, imam habis
Habis solat berjemaah, imam akan menselitkan satu doa, iaitu ya Allah, berkatilah kami dalam bulan Rejab dan Syaban dan sampaikanlah kami dalam bulan Ramadan. Sebab apa tuan-tuan? Sebab bila masuk bulan Rejab, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatina Aisyah bagi tahu bahawa sesungguhnya apabila masuk bulan Rejab, ibadah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mula nampak peningkatan. Maksudnya Nabi gandakan. Kalau Nabi bersedekah selalunya sehari 10,000 sebagai contoh, masuk bulan Rejab Nabi gandakan, Nabi perbanyakkan sedekah Nabi banyakkan bacaan Al-Quran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi akan banyakkan solat sunat dan ibadah-ibadah yang lain. Para sahabat nampak perubahan dalam ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab lepas Rejab, Syaban akan masuk bulan Ramadan. Sebab itulah Imam Yahya bin Kathir setiap hari selepas doa je, 6 bulan sebelum Ramadan, dia akan sebut satu doa, iaitu Allahumma salimni ila Ramadan. Ya Allah, selamatkan aku, sihatkan aku supaya aku dapat merasai ataupun duduk dalam bulan Ramadan. Kita hari ini boleh tanya dalam diri kita, sama ada kita suka ke tidak dengan bulan Ramadan. Kita boleh tanya, tak payah tanya orang lain. Ada orang, dah nak puasa dah, nak puasa. Dia sebab apa? Dia fikir puasa ni menahan lapar dan dahaga, jadi penat, apa benda pun tak boleh buat, nak bekerja pun malas. Sebab apa? Sebab kena puasa. Jadi ada sebahagian orang tak suka dengan bulan Ramadan sebab nak puasa. Bukan kanak-kanak, bukan remaja, kadang-kadang orang dewasa, warga emas pun ada yang tak suka dengan bulan Ramadan ni tuan-tuan. Wujud ianya bukannya satu rekaan, malah contoh itu dapat kita lihat dalam masyarakat dan kehidupan kita. Apa yang berlaku tuan-tuan? Kita nak tengok betapa besarnya Ramadan ini. Satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah. Nabi khutbah, yang ni saya yakin semua dalam masjid ni tahu kisah tersebut. Nabi nak khutbah, Nabi akan naik mimbar. Ada 3 anak tangga, sama macam mimbar tuan-tuan, 3 anak tangga. 3 anak tangga. Sebelum ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan berkhutbah dekat atas satu batang ataupun tunggul pokok yang dah mati. Nabi akan duduk dekat atas tu supaya nampak tinggi sedikit. Kemudian para sahabat tengok semakin ramai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat buat satu mimbar yang ada 3 anak tangga. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik tangga yang pertama, Nabi sebut amin. Naik tangga yang kedua, Nabi sebut amin. Para sahabat semua angkat kepala dengar, apa benda amin tu? Kemudian naik tangga yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut amin. Kemudian Nabi berkhutbah. Selesai Nabi berkhutbah, Nabi menyampaikan pesanan-pesanan kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Masjid Nabawi tersebut. Habis turun daripada mimbar, para sahabat mengerumuni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk nak tanya. Para sahabat, kalau sesuatu perkara yang Nabi buat yang nampak pelik, para sahabat akan datang kepada Nabi tanya, ya Rasulullah, tadi tu apa dia? Ya Rasulullah, kenapa kamu cakap sekian? Ya Rasulullah, apa yang kamu buat tadi? Para sahabat, bila Rasulullah turun, para sahabat semua datang kepada Nabi tanya, tadi masa kamu naik tangga, kami dengar kamu sebut amin. Kemudian kamu sebut amin lagi untuk tangga yang kedua, sampai tangga yang ketiga kamu sebut amin. Ya Rasulullah, apakah perkara yang berlaku waktu tersebut? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabat, atani Jibril. Sebentar tadi Jibril datang kepada aku. Jibril datang, Jibril kata apa? Inni da'in fa'amin.
Kata Jibril, aku nak berdoa ya Muhammad, kamu aminkan. Jibril kata, aku nak berdoa, kamu aminkan. Apa doa yang pertama? Jibril kata, mana-mana umat kamu yang hidup dengan ibu bapa mereka yang tua dan sakit, tapi tidak membolehkan dia mendapatkan syurga Allah atas keberadaan kedua ibu bapa mereka. Kata Jibril, orang ini jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nabi kata amin. Bayangkan tuan-tuan, yang berdoa tu siapa? Yang berdoa itu ketua para malaikat, iaitu Jibril. Berapa ratus tahun, ribu Jibril ini beribadah kepada Allah? Wallahu alam. Berapa ratus ribu tahun Jibril beribadah kepada Allah? Berapa dosa Jibril? Jawapan dia kosong. Tidak pernah melakukan dosa kepada Allah. Berdoa pula Jibril sebagai ketua para malaikat. Siapa yang aminkan? Yang aminkan itu adalah ketua para nabi dan para rasul, kekasih Allah Subhanahu wa taala, iaitu Muhammad. Bayangkan tuan-tuan, kekuatan satu-satu doa itu. Sebab apa? Kalau kita tengok ada orang alim, orang yang warak, kita akan minta dia, tuan boleh tak doakan untuk saya? Tak pun kalau dia tak nak berdoa, kita berdoa, kemudian tuan boleh tak aminkan doa saya? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meneruskan, kemudian amin yang kedua itu apa dia? Ya Rasulullah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut Jibril berdoa untuk doa yang kedua, man adraka ramadana falam yufarlah. Apa Jibril bagi tahu? Siapa-siapa umat kamu yang diberikan sempat untuk duduk dalam bulan Ramadan, maka dia membawa dosa keluar habis daripada Ramadan, dia tetap bersama dengan dosa dia, tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang ini jauh daripada rahmat Allah. Nabi kata amin. Bayangkan tuan-tuan, orang yang sempat duduk dalam bulan Ramadan, tapi Allah tak ampunkan dia dalam bulan Ramadan yang penuh rahmat ini. Ramadan ni tuan-tuan, dia penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, seperti hujan yang lebat mencurah-curah jatuh ke atas bumi ini. Kalau seseorang itu pakai payung sekalipun, hujan itu tetap akan terkena tempias dia pada diri dia. Tuan-tuan, pakailah baju hujan macam mana pun, pakailah payung besar macam mana pun, bulan Ramadan rahmat itu datang mencurah-curah. Siapa-siapa yang sebelum ini tak pernah solat pun, tak pernah pergi masjid, tapi dalam Ramadan dia boleh sembahyang subuh dekat masjid, dia boleh sembahyang tarawih dekat masjid, dia boleh baca Al-Quran, dan dia boleh senangnya nak bersedekah dalam bulan Ramadan. Sebab apa? Sebab tu kita tengok bila Ramadan penuh masjid. Penuh masjid. Seolah-olah pada hari itulah orang tiba-tiba pindah di qaryah Masjid Sedayan. Penuh masjid. Subuh kita boleh tengok penuh. Sebab apa? Sebab Nabi kata bulan Ramadan ini bulan rahmat. Allah bagi rahmat kepada semua orang, maka celakalah kalau orang itu dalam bulan Ramadan dia tak dapat menikmati rahmat Allah. Dia tak boleh. Dia tak boleh nak puasa, dia tak boleh nak solat, dia tak boleh nak baca Quran, dia tak boleh nak bersedekah. Dalam luar Ramadan pun dia begitu, dalam Ramadan pun begitu, maka orang ini jauh daripada rahmat Allah. Nabi kata amin. Nabi membenarkan doa yang diucapkan oleh malaikat Jibril. Betapa besarnya Ramadan ni tuan-tuan. Sebab itu kita tengok umat-umat terdahulu masuk bulan Rejab, mereka dah buat persediaan. Buat persediaan daripada sudut apa dia? Puasa. Mereka akan memperbanyakkan puasa sunat dalam bulan Ramadan.
Biasakan puasa sunat supaya apa? Tak terkejut dalam bulan Ramadan. Kita hari ini, orang dewasa sekalipun, dekat tempat kerja saya sekalipun, kadang-kadang kita boleh dengar, aduh, lapar lah, ni nak makan apa? Dah besar dah, bukan kanak-kanak tuan-tuan. Bukan kanak-kanak, orang dah besar, ayah orang, anak orang tu memanglah, apa ni maksudnya, ayah orang, bapa orang, mak orang, boleh sebut perkataan-perkataan macam tu, macam lapar, asyik-asyik lapar ni, nak berbuka pukul 3 dah tanya dah nak berbuka apa, nak belilah bazar tu, ada ayam golek dan sebagainya, macam-macam lah disebut. Macam dia tu kanak-kanak, anak dia pun tak seperti itu, dia pula yang melebih-lebih. Sebab tu kita kena biasakan dengan puasa-puasa sunat supaya tak terkejut. Ini puasa sunat setahun pun tak ada. Puasa sunat setahun Isnin Khamis pun tak ada. Tiba-tiba nak masuk bulan Ramadan, itu yang menyebabkan mereka terkejut untuk nak puasa Ramadan. Ramadan ini tuan-tuan adalah hadiah besar buat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila saya sebut hadiah besar ini, maksud dia apa tuan-tuan? Maksudnya diberikan khusus kepada umat Nabi sahaja. Bukan umat sahaja, Rasul lain pun tak dapat. Maksudnya para Nabi dan para Rasul yang pernah diutuskan, semuanya tak dapat apa kelebihan-kelebihan yang ada dalam bulan Ramadan ini. Apabila dihadapkan di hadapan Allah di mahsyar nanti, kita nanti semua akan berkumpul, akan dihadapkan di satu padang yang sangat luas, maha luas. Padang itu dinamakan mahsyar. Mahsyar ini tuan-tuan, tempat di mana kita akan ditimbang amalan kita, yang baik dan yang buruk. Sebab itulah seseorang itu apabila dia buka, dia terima buku amalan dia buka, Allah suruh baca, dia akan terbeliak biji mata dia tuan-tuan, sebab dia akan lihat, ya Allah, benda ni pun Allah tulis. Kita duduk dekat dalam bilik sorang-sorang dalam keadaan tak ada orang tahu, kita melakukan satu maksiat kepada Allah, ya Allah, ini pun Kau tulis. Kita duduk dalam satu masjid, kita dalam keadaan masjid itu kosong, tak ada orang, kita masukkan RM1 ke dalam tabung, itu pun Allah tulis sekecil-kecil. Kita balik masjid, kita nampak ada pokok tumbang sebab malam tadi hujan, ada ranting, kita alihkan ranting tu, bukan alih pakai tangan pun, tendang je pakai kaki. Itu kebaikan yang itu pun Allah tulis. Sebesar-besar kebaikan, sebesar-besar maksiat, sekecil-kecil kebaikan, sekecil-kecil maksiat pun Allah akan tulis di dalam buku catatan amalan kita. Apabila dihadapkan di hadapan Allah, Allah arahkan para malaikat untuk keluarkan ibadah dia yang bernama puasa. Keluarkan, maka dia lihat puasa dia. Ada orang puasa 20 tahun, 30 tahun, maka dia melihat pahala puasa dia yang sangat banyak, kemudian jadi apa tuan-tuan? Jadi tazhabu haba'an mansura, pahalanya terbang seperti debu-debu yang berterbangan. Sebab apa? Nabi kata, siapa-siapa yang berpuasa tapi tidak meninggalkan qaul zur dia, iaitu apa tuan-tuan? Perkataan keji dia, Allah tidak berkehendak orang itu untuk menahan lapar dan dahaga dia kerana Allah. Maksud dia apa tuan-tuan? Siapa-siapa yang berpuasa, mulut dia tu tak berhenti, ada je perkataan keji, cacian, mengumpat, mengata orang itu, mengata orang ini. Orang yang jenis ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak teringin pun, bahasa kita, Allah tak teringin pun dia itu untuk meninggalkan syahwat dia, lapar dia, dahaga dia kerana Allah Ta'ala. Allah tak teringin pun untuk dia berpuasa. Dan dia punya pahala itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi haba'an mansura, jadi debu yang berterbangan sahaja. Dia kata, ya Allah, aku puasa, memang aku tak makan daripada pagi
Daripada sahur sampailah berbuka, memang setitis air pun aku tak ambil, dan aku tak minum, tak makan. Mana pahala tersebut? Kata Allah, sesungguhnya kamu berpuasa, tapi mulut kamu penuh dengan perkataan cacian dan makian. Tuan-tuan, kadang-kadang orang ingat puasa ni hanya semata-mata lapar dan dahaga. Maka kalau dia lapar dan dahaga, dia hanya dapat lapar dan dahaga sajalah. Dia tak akan dapat pahala ganjaran yang Allah beri. Sebab tu ada satu-satu ibadah, orang ni sedekah, Allah gandakan 10 kali ganda. Ada sedekah, Allah gandakan sampai 700 kali ganda. Ada zikir yang kita sebutkan, Allah sebutkan pahala dia. Pahala dia seperti buih di lautan. Tapi satu-satu ibadah, iaitu puasa, Allah tak sebutkan ganjaran dia. Allah kata puasa ini aku yang akan berikan ganjaran dia nanti. Aku yang tentukan berapa banyak pahala yang aku berikan. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kita solat ada pergerakan. Orang nampak kita solat, angkat takbir, datang masjid. Kalau orang baca Al-Quran nampak, dia membaca, dia buka Al-Quran dia baca. Kalau sedekah pun orang akan nampak dia bersedekah. Kalau pun dia transfer ke, orang akan nampak ada rekod. Ada rekod yang dia transfer. Orang yang terima tu nampak nama sekian-sekian. Oh, dia masukkan duit dalam tabung Masjid Qaryah Sedayan. Nampak. Tapi satu-satunya ibadah, iaitu puasa, kita tak tahu. Kalau hari ni saya kata, saya berpuasa hari ini. Siapa yang boleh tahu saya berpuasa hari ini? Sedangkan tadi baru lepas minum 2 botol air. Ada orang lepas tu keluar, dia kata saya puasa hari ni, buat muka penat sikit, buat muka letih sikit, saya puasa. Ibadah yang kita tak tahu, hanya dia dan Allah sahaja yang tahu sama ada dia puasa ke ataupun tak berpuasa dalam bulan Ramadan. Ada orang kadang-kadang, zaman dulu, kalau tengok zaman sekarang ni, remaja dekat sekolah sekali pun dia tak puasa. Dia tak puasa ni bukan dia sorok-sorok. Kita dulu, zaman dulu 10, 40, 30 tahun dahulu, zaman kanak-kanak kita, kalau tak puasa pun kita minum air pahit sahaja. Itu yang paling, itu pun nak kurang nampak berdosa, minum air pahit saja. Minum air pahit saja. Zaman sekarang, remaja sekarang, kanak-kanak sekarang yang bersekolah, dia bukan minum air pahit saja. Dia kirim dekat kawan dia, kalau sekolah tu, yang Cina, yang non-Muslim tu, pergi beli makanan. Pergi beli makanan, time rehat, dia makan. Dia makan dalam keadaan tak ada sembunyi-sembunyi, tuan-tuan. Kita zaman dahulu kalau tak berpuasa sekalipun, kita minum air paip. Minum air paip tu waktu bila? Waktu tengah mandi. Waktu mandi itulah kita masuk kan. Sambil mencurah-curah air tu, telan air tu. Kemudian mak kata puasa tak? Puasa. Dulu punya perangai. Kita nak tengok zaman sekarang ni, dia jadi terbuka. Kadang-kadang orang boleh bagi tahu dia tak puasa. Zaman sekarang kan zaman internet, zaman TikTok, zaman Facebook, orang buat live sebagainya. Beberapa tahun ke belakang ni ada orang viral. Dia buat apa? Dia buat live, dia kata saya tak puasa. MACD ada kat tangan dia. Saya tak puasa. Buat apa saya tak puasa? Saya tak solat. Dia tahu tu. Dia tahu kunci ibadah tu adalah solat. Kalau dia tak solat, maka puasa dia sia-sia. Maka dia kata, buat apa saya nak puasa? Sebab apa? Sebab saya tak solat. Kemudian ramailah share sebagainya. Dia tak ada, dalam keadaan Allah tutup aib dia. Allah tutup aib dia. Dia sahaja yang sepatutnya tahu yang dia tak berpuasa. Dia pergi buka aib dia. Dia buka aib dia, share dekat semua orang yang bahawasanya dia tak berpuasa. Ini maksiat hari ini, tuan-tuan, pelik-pelik. Dulu kita buat maksiat kan, orang yang terdahulu kita akan sembunyi kan. Kalau orang kata kau hari tu pergi kelab tak, mana ada. Kita akan nafikan. Sebab apa? Kita malu dengan dosa tu.
Kalaupun kita nak pergi tempat-tempat tersebut ke, tempat-tempat maksiat dan sebagainya, nak pergi karaoke ke, kita tak akan pergi karaoke dekat kawasan kita. Kita akan karaoke dekat kawasan lain. Sebab apa? Kita malu dengan orang. Dalam keadaan kita tak malu dengan Allah, kita malu dengan orang. Zaman sekarang ni maksiat dia semakin parah, tuan-tuan. Sebab tu Nabi kata akhir zaman semakin jauh umat aku dengan aku, semakin parah maksiat dia dan juga ibadahnya pun semakin kurang. Itu tadi salah satu tentang puasa. Ramadan adalah hadiah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dalam bulan Ramadan ini, secara ringkas, dalam bulan Ramadan ini ada satu malam yang dinamakan malam Lailatul Qadar. Saya yakin semua dah tahu. Hari ini kita revision sahaja. Kita tahu tentang kelebihan-kelebihan dalam bulan Ramadan. Cuma hari ini kita buat ke tak buat? Tu je. Kita tahu kalau nak senaraikan boleh tulis sedekah dilipat gandakan, memberi makanan kepada orang yang berpuasa dan orang itu berbuka, pahalanya seperti kita mendapat pahala orang yang berbuka tersebut. Semua orang tahu siapa yang hidupkan malam Ramadan dengan ibadah, Allah akan ampunkan dosa-dosa dia. Macam-macam kita tahu. Siapa yang bersahur, dia akan mendapatkan keberkatan dalam perbuatan sahur dia. Kita tahu semua tu. Sama ada hari ini kita nak buat ke ataupun kita tak nak buat. Cerita Lailatul Qadar. Cerita Lailatul Qadar ini, tuan-tuan, satu hari Rasulullah SAW cerita dekat sahabat. Zaman terdahulu, umat terdahulu, Bani Israel, mereka keluar berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya berjihad ni bawa pedang, pakai perisai, keluar berperang kerana Allah Subhanahu Wa Taala selama 1000 tahun. Punyalah banyak sahabat dengar 1000 tahun. Kami baru lepas Badar, baru masuk tahun 2 Hijrah, masuk perang Uhud. Ya Rasulullah, kalau macam tu jauhlah kami dengan umat terdahulu. Maksudnya kita ni kalah lah. Macam kita punya ni baru nak warming up lah kita punya jihad ni. Umat terdahulu 1000 tahun keluar berjihad. Maksudnya kalau keluar itu berperang, kena pancung, maksudnya mati terus. Kalau kena dihunus dengan tombak, mati terus. 1000 tahun mereka keluar berjihad di jalan Allah. Maksudnya apa, tuan-tuan? Umur umat terdahulu ramai, banyak. Umur mereka banyak. Maksudnya kalau pencen tu umur 800 tahun. Kalau zaman tersebut meninggal umur berapa? 200 tahun. Mudanya meninggal. Sebut 200 tahun tu, muda dia ni meninggal. 200 tahun umur dia. Maksud zaman tersebut umurnya banyak, tuan-tuan. Umat terdahulu. Maka bila diceritakan perkara tersebut, para sahabat semua kata apa? Kalau begitu kita ni kalahlah dengan ibadah umat-umat terdahulu dan juga kebaikan-kebaikan yang dilakukan umat yang terdahulu. Sebab umur umat Nabi Muhammad 60 sampai 70. Siapa-siapa yang dapat lebih daripada tersebut, kata Rasulullah SAW, jumlahnya sangatlah sedikit. Nak dapat lepas 80 tu, jumlahnya sangat sedikit. Sangat sedikit. Hari tu saya ada sebut dekat satu masjid, kebetulan birthday saya 24/2. Saya kata hari ini kita semua suka dengan sambutan hari kelahiran. Orang akan kata selamat hari lahir tuan, tanya selamat ulang tahun, orang bagi hadiah. Sama ada kita kena suka ke tak suka dengan sambutan kelahiran tersebut. Percayalah tuan-tuan, sambutan kelahiran itu adalah petanda kepada yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya sudah dekat masa kita dengan kematian. Semakin bertambah umur. Saya cerita kepada mereka, hari ini saya dah 34 tahun. 34 tahun, Nabi kata 60 hingga 70 tahun. Mungkin saya ada lebih kurang 30 tahun untuk hidup secara kertasnya. Masalahnya kita tak tahu pada waktu bila kita akan dimatikan Allah.
Dan ini pula zaman, akhir zaman ini banyaknya kematian mengejut. Hari ini dulu 30-40 tahun dahulu kita dengar, oh dah 70 yang meninggal, 80 yang meninggal. Hari ini dah tak ada dah tuan-tuan. Umur 13 tahun pun boleh meninggal, 20-an pun boleh meninggal, 30-an pun boleh meninggal. Dah tak kira umur dah. Orang pergi majlis kenduri sekian-sekian, balik daripada kenduri, 4 beranak meninggal sekali. Sebab apa? Aksiden dalam kemalangan. Kematian mengejut ini tuan-tuan. Betapa pendeknya umur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila sebut perkara tersebut, Allah Subhanahu wa taala turunkan satu surah untuk nak memujuk hati-hati para sahabat tadi. Tadi sahabat kata apa? Kalau macam tu, kita lah yang paling lemah, kita lah yang paling kurang ibadah dia. Sebab apa? Umur kita pendek. Allah turunkan satu surah, iaitu surah Al-Qadr. Inna anzalna fi lailatul qadr. Kami turunkan malam itu Lailatul Qadar. Lalu Allah tanya, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Allah tanya kepada umat Nabi Muhammad, sesungguhnya kamu tahu tak apa dia malam Lailatul Qadar ini? Tahu tak? Lalu Allah sebut dalam Al-Quran, sesungguhnya ada satu malam itu yang disediakan lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan kemudian akan turunnya malaikat Jibril dan para malaikat untuk turun ke bumi kerana menyebarkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sampailah satu malam tersebut, sejahteralah malam tersebut sehinggalah waktu fajar. Tuan-tuan, kita lagi 10 malam terakhir Ramadan itu kita akan sibuk tuan-tuan. Lagi-lagi anak datang, cucu datang, saudara mara datang. Lagi 10 malam terakhir Ramadan tu dah tak ada dah kita nak solat tarawih. Dah sibuk dah nak buat itu persiapan dan sebagainya, nak susun kuih dan sebagainya. Kita meninggalkan hadiah yang Allah Subhanahu wa taala berikan ini, iaitu Lailatul Qadar. Sebab apa? Dah penat, dah berborak, dah menyembang, nak cari baju raya. Malam tu lah nak pergi nilai 3 dan sebagainya. Nak cari baju raya ni tak jumpa lah, warna ni tak berkenan lah. Nak cari butang baju Melayu, padahal butang baju Melayu bersepah-sepah. Malam tu lah keluar pergi bazar dan sebagainya nak cari butang baju. Buat persiapan siap-siap tuan-tuan. Buat persiapan siap-siap. Nak tukar langsir ke, nak buat apa, nak beli baju raya, buat siap-siap supaya apa? Ramadan kita tak ada gangguan. Ramadan kita tak ada gangguan. Lagi 10 malam terakhir inilah, 10 malam terakhir Ramadan inilah lagi kita akan meninggalkan segala ibadah. Sebab apa tuan? Sebab orang radio dah mula pasang lagu raya. Pasang lagu raya, kita pun dah mula dah meninggalkan ibadah kita. Mula dah meninggalkan bacaan Quran kita. Mula meninggal. Dah penat, dah makan, dah sibuk apa semuanya. Macam mana kita nak hidupkan malam Lailatul Qadar kita? Perbezaan puasa kita tuan-tuan. Perbezaan besar puasa kita dengan orang Yahudi dan Nasrani adalah bangun sahur. Bangun sahur, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasahharu fa innama fis suhur. Bangunlah sahur kerana dalam perbuatan sahur itu ada keberkatan dia. Hari ini mak ayah zaman moden lah, zaman moden, mereka akan berpuasa, akan bersahur waktu pukul 12.30 malam. 12.30 malam dia akan pergilah kedai mamak ke sebagainya untuk makan dan untuk sahur. Tak pun pukul 2-3 pagi ke dia akan makan sahur. Sebab apa? Sebab kan nak dekat-dekat sahur 5.30 dia tak nak bangun, nak tidur sebab tak nak bangun sahur. Sahur ini lagi nak dekat azan subuh tu, lagi afdal waktu dia tuan-tuan. Maksudnya kalau azan pukul 6, 5.30 tu tengah makan. 5.30, 5 suku tu tengah makan. Sebab apa? Dekat perbuatan sahur itu ataupun makanan tersebut ada keberkatan dia.
Kita tak tahu tuan-tuan keberkatan tu apa dia. Ini zaman Allah ambil keberkatan. Masa tak cukup, masa 24 jam, tapi rasa lajunya masa yang berlalu. Hari-hari rasa berlalu. Sama juga hari ni, rasanya macam baru kejap je raya, tiba-tiba dah nak kena puasa balik. Rasa macam baru kejap je raya, tiba-tiba dah nak masuk puasa satu Ramadan, dan nak dekat dah puasa. Rasa itu laju, masa itu laju. Kita tengok kadang-kadang kita punya gaji tak cukup, nak bagi mak dekat kampung pun tak boleh. Sebab apa tak cukup? Padahal gaji besar tapi tak boleh nak uruskan kewangan tersebut. Kerana apa tuan-tuan? Kerana ini zaman Allah cabut keberkatan. Sebab tu ulama-ulama terdahulu, kalau waktu sahur ini tuan-tuan, bayi pun mereka akan ambil, celikkan dengan kurma ke ataupun titiskan dengan air. Sebab apa? Sebab perbuatan bersahur itu tuan-tuan. Mereka akan kejutkan semua ahli keluarga mereka untuk bangun sahur, untuk makan dan bangun sahur. Kita pelik sekarang, anak-anak zaman sekarang ni, dia tak bangun sahur, tahan. Kita pun puji, baguslah Alung ni 30 puasa, elok je tak bangun sahur, puasa dia, habis dia puasa. Kita tak tahu dekat sekolah, dekat tempat, dekat dalam toilet, dia minum air dan sebagainya. Kita kata bagus. Ayah-ayah yang mana hari ini yang rasa tanggungjawab, ada anak remaja, anak-anak yang bawah lagi tanggungan, tengah hari pukul 2 ke lepas zuhur sebagainya, panggil dia bukan nak marah ke apa, panggil dia, pandang di dalam mata dia tu, tanya dia, Alung puasa tak hari ni? Tanya dia demi tanggungjawab kita. Tanya dia puasa tak hari ni. Hari pertama kita tanya, dia akan tipu kita. Hari kedua kita tanya dia akan segan dengan kita. Hari ketiga, insya-Allah sampai hari-hari yang terusnya, dia akan berpuasa. Dia tak tinggal lah. Dia akan malu dengan pertanyaan tersebut. Kita jangan yakin sangat tuan-tuan. Jangan yakin sangat. Bukan saya kata nak kena bersangka buruk, tapi hari ini kita kena tanya. Macam mana hari ini kita pergi masjid, kita balik masjid, kita tanya dengan anak kita, dah bangun subuh ke? Dah solat subuh ke? Sebab apa tuan-tuan? Sebab ini semua adalah tanggungjawab kita. Tanggungjawab kita. Kita jangan perasan kita sedap-sedap pergi masjid, bangun pagi, pergi masjid semayang, tunggang terbalik. Kita tak akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, orang-orang yang di bawah tanggungjawab kita. Allah akan tanya tuan-tuan. Tak apalah kalau dia tak semayang sekalipun, tapi kita dah ada tanggungjawab. Kalau Allah tanya, kamu suruh tak anak kamu solat? Kamu suruh tak anak kamu berpuasa? Kamu tanya tak anak kamu puasa? Wahai Allah, aku tanya ya Allah. Aku tanya, aku jalankan tanggungjawab aku ya Allah. Sebab itulah kita tengok Nabi Nuh 900 tahun berdakwah, sangat sedikit yang masuk Islam. Maksudnya apa tuan-tuan? Maksudnya dakwah Nabi Nuh tu gagal. Tak cukup KPI 900 tahun, tapi yang masuk Islam kurang daripada 200 orang. Kurang, malah ada riwayat bagi tahu lebih kurang lagi. Maksudnya orang yang terima Islam tu, maksudnya dakwah Nabi Nuh itu gagal. Kalau ikut hukum akal ni, maksudnya pentadbiran itu gagal. Kena tukar kerajaan yang lain ataupun Nabi yang lain. Tapi Allah tak tanya Nabi Nuh itu berapa ramai yang masuk Islam di bawah tanggungjawab kamu. Adakah kamu berdakwah wahai Nuh? Nabi Nuh jawab, ya Allah, aku berdakwah kepada mereka, kepada kaumku, pagi, siang, tengah hari dan malam. Maksudnya tak berhenti dakwah Nabi Nuh. Kita pun begitu juga tuan-tuan. Mana-mana yang ada tanggungjawab, yang mana-mana masih lagi ada anak, tahu anak dia jenis yang memang tak solat. Dia tahu sebenarnya anak dia tak solat, tapi dia tak ada kekuatan untuk nak bagi tahu anak dia, Alung solat, Alung kena solat. Dah solat ke belum? Pergi solat. Kena ada tanggungjawab tu tuan-tuan. Kita kadang-kadang kita fikir tentang diri kita, sedangkan kita lupa. Tak apalah, anak kita dah besar. Anak kita dah besar, dia tahulah, dia dah belajar dan sebagainya, tahulah dia uruskan. Tapi tuan-tuan, selagi mana di bawah tanggungjawab kita, selagi mana kita diberikan gelaran ayah dan ibu kepada anak tersebut, maka tanggungjawabnya itu tidak akan berakhir buat selama-lamanya, sampailah Allah
ambil nyawa kita, tuan-tuan. Perbezaan puasa tadi adalah bangun sahur. Kena bangun sahur. Ini yang selalu orang tinggalkan. Orang tinggalkan, dia tak bangun sahur. Dia tak bangun sahur, sedangkan Nabi bagi tahu sesungguhnya perbuatan bangun sahur itu, makan sahur itu penuh dengan keberkatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhir, siapa-siapa man qama ramadan naimana wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama bi dzambih. Siapa-siapa yang menghidupkan bulan Ramadan mereka dengan amal ibadah, Allah akan ampunkan dosa-dosa mereka. Semua ini kita dah tahu dah, tuan-tuan. Hari ini cuma revision saja. Hari ini cuma ulang kaji saja. Supaya apa? Supaya berbaki lagi beberapa minggu lagi sebelum kita masuk Ramadan, kita dah tahu dah bahawa sesungguhnya ini adalah bulan pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan semata-mata untuk kita menahan lapar dan dahaga. Azam, tuan-tuan, dalam diri kita. Balik ni ambil satu kertas, tulis azam Ramadan kita. 1, nak bangun sahur dengan lengkap. 2, nak bertarawih. 3, nak baca Al-Quran dengan banyaknya. Nak khatam Al-Quran pun boleh dalam bulan Ramadan. Tulis, tuan-tuan, azam dalam hidup kita, azam, dan kita tulis di dalam kertas tersebut. Tak payah tunjuk dekat siapa-siapa, simpan untuk diri kita. InsyaAllah kalau dah 5 Ramadan, 10 Ramadan kita tengok azam kita, tuan-tuan, kita akan malu dengan diri kita sendiri, tuan-tuan. Umat Nabi Muhammad, siapa-siapa yang berazam untuk melakukan kebaikan dengan bersungguh-sungguh dan dia tak dapat melaksanakan kebaikan tersebut atas sebab tertentu, ada banyak halangan ke sebagainya, ataupun atas asbab dia dah mati. Kita dah berazam bulan Ramadan ini kita nak melakukan kebaikan, nak bangun 10 malam terakhir, tak nak diganggu, nak buat ibadah. Kemudian kita wafat sebelum Ramadan lagi. Sebelum Ramadan Allah dah wafatkan kita, dah matikan kita. Allah kata kepada malaikat, tulis catatan dalam buku amalan dia, amalan yang dia dah azam bersungguh-sungguh itu sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kelebihan umat Nabi Muhammad. Baru niat sahaja, baru niat, belum melaksanakan lagi, Allah dah tulis dah kebaikan tersebut. Berbeza kalau kita niat nak buat jahat, baru niat nak buat jahat, Allah belum lagi tuliskan kejahatan tersebut, sehinggalah seseorang itu melakukan kejahatan tersebut, barulah ditulis sebagai pahala, sebagai dosa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kelebihan umat Nabi Muhammad, tuan-tuan, yang tak ada kepada umat-umat yang terdahulu. Sebab apa? Sebab umur kita ni pendek. Janganlah kita bercita-cita nak dapat umur 100 tahun. 100 tahun tu pun dah macam apa dah, tuan-tuan. Kita tengok orang yang, saya tengok orang yang dia dapat book of record, umur paling banyak 120 tahun. Umur dia, orang Cina, perempuan, umur 120 tahun. Itu pun kita tengok dah macam apa dah, tuan-tuan. Dah macam nak duduk, nak bangun pun dah tak larat. Dah tak dapat nak menikmati kehidupan dunia ni lagi. Dah tak dapat dah, umur dah terlalu panjang. Tapi Allah bagi hidup lagi. Itu pun kita tengok dah tak larat dah nak hidup dah dan sebagainya. Janganlah kita bercita-cita untuk nak dapat umur yang panjang. Yang kita bercita-cita sepatutnya adalah Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Sebab apa? Sebab kehidupan ini bukan di sini saja. Kita orang Islam, kita ada kehidupan yang seterusnya. Mati itu bukannya mati betul-betul. Mati itu adalah permulaan kehidupan kita yang sebenar, tuan-tuan. Permulaan kehidupan yang sebenar, yang pada ketika itu kita tak tahu berapa ratusan tahun orang duduk di mahsyar pun, tuan-tuan. Nabi kata paling singkat pun 50,000 tahun. Ya Allah, 50,000 tahun tu, kita merdeka 63 tahun pun dah terlalu lama dah rasanya. 50,000 tahun paling singkat, tuan-tuan. Jadi tak berbaloi kita duduk dekat atas muka bumi Allah ini, ambil harta orang, curi harta orang, tipu harta.
Hari ni ada orang tipu harta, tuan-tuan. Tipu harta, dia ini jaga anak sekian-sekian. Jaga anak sekian-sekian, ada harta yang diwariskan oleh ayah dia. Ayah dia wariskan harta kepada dia, sepatutnya harta itu patut diberikan kepada adik-beradik yang lain. Tapi dia rahsiakan, dia uruskan, dia tukar semua dokumen-dokumen tu, tuan, untuk diri dia sendiri, tuan-tuan. Tak berbaloi. Sebab apa? Kita nak hidup dengan harta tersebut 60-70 tahun saja. Lepas tu apa tuan-tuan? Lepas tu mati, tuan-tuan. Lepas mati, apa yang harta tu? Harta itu akan jadi rebutan pula untuk orang-orang yang seterusnya. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala menghimpunkan kita bersama dengan kekasih junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Moga Ramadan kita yang akan datang ini, tuan-tuan, kita perbaikilah, tuan-tuan. Kita perbaiki, ubah tune dia tu, ubah suasana dia tu, tuan-tuan. Ubah suasana tu dengan apa? Dengan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan hadiah-hadiah yang Allah dah berikan, dah persiapkan untuk umat Nabi Muhammad. Tinggal lagi kita nak ambil ke tak hadiah tu. Kita kalau bagi hadiah dekat orang, kan, kita bagi hadiah kat orang, kemudian kita datang ziarah dia, tengok dalam bekas lagi atas meja, kita kata dah tak bagi dah lepas ni hadiah. Sebab apa? Kita tak manfaatkan hadiah tersebut. Begitulah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bagi kita hadiah Ramadan, kelebihan-kelebihan dalam Ramadan itu untuk kita ambil sebagai kegunaan kita, sebagai ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala menghimpunkan kita di mahsyar nanti bersama dengan para nabi dan para rasul, dan Allah ampunkan kita, ya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa ahli keluarga kami, dosa rakan-rakan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, bantulah kami dalam mentaati perintah-Mu, bantulah kami dalam meninggalkan segala larangan-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah amal ibadah kami, solat kami, puasa kami, zikir kami, sedekah kami, segala kebaikan yang kami buat sebagai pahala di sisi-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, permudahkanlah sakaratul maut kami, ya Allah. Ringankanlah sakit sakaratul maut kami, ya Allah. Matikan kami dalam keadaan husnul khatimah, jangan matikan kami dalam keadaan su'ul khatimah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan kubur kami sebagai taman-taman syurga, ya Allah. Jangan jadikan kubur kami sebagai lubang-lubang neraka, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bangkitkan kami dalam keadaan Engkau redha dengan kami, ya Allah. Berilah buku amalan kami dengan tangan kanan kami, jangan beri buku amalan kami dengan tangan kiri kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, timbanglah kami di mahsyar nanti, ya Allah, dalam keadaan Engkau ihsan dengan kami, ya Allah. Kasihanilah kami, ya Allah, permudahkan proses timbangan mahsyar kami nanti, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pimpinlah kami dalam meniti titian sirat-Mu, ya Allah. Himpunkan kami, kedua ibu bapa kami, ahli keluarga kami, rakan-rakan kami ke dalam syurga Firdaus-Mu tanpa hisab dan azab, dan jauhkanlah kami daripada azab api neraka Jahannam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.